Selamat sejahtera kepada semua pelajar Mbak Diamond yang menyertai sesi Google Meet pagi ini. Hari ini kita akan bermula bengkel teknik menjawab sains kertas 2, bilangan 1. Dan saya akan mula dengan bahagian A dalam sains kertas 2 tentang teknik menjawab soalan kemahiran proses sains. Soalan ini akan saya masukkan dalam Google Form. Okey, sebagai tugasan sains hari ini dan pelajar perlu siapkanlah pada hari yang sama. Kita tengok soalan 1. Okey, apa maksud kemahiran proses sains? Kamu lihat format menjawab kertas 2 ni. Dapat line clear? Okey, kalau tak ada masalah saya teruskan. Dia ada 6 aspek lah. Okey, yang pertama pelajar perlu menentukan ketiga-tiga pemboleh ubah berdasarkan soalan. Tentukan pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalahkan. Singkatan PM, PB dan PD. PM adalah faktor yang diubah. PM ini akan mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. PM ini ialah penyebab dia yang menyebabkan PB ini berubah. Faktor yang diubah kita kata pemboleh ubah dimanipulasikan. Faktor yang ditetapkan sepanjang eksperimen ialah pemboleh ubah yang dimalahkan. Langkah pertama tengok soalan, tak kira bahagian A dia tanya apa, kamu mesti analisa soalan dengan menentukan ketiga-tiga pemboleh ubah ini, PM, PB dan PD. Seterusnya, pelajar perlu menguasai cara menentukan pemerhatian. Formatnya, pelajar perlu buat perbandingan PB tersurat. Bandingkan PB tersurat. Kalau soalan nak pelajar nyatakan satu pemerhatian saja, pelajar hanya nyatakan PB tersurat sahaja. Inference, PB tersurat kerana PB tersirat. Kadang-kadang pelajar perlu tambah juga penerangan dan juga pemboleh ubah dimanipulasikan. Secara umumnya, formatnya adalah PB tersurat kerana PB tersirat. Perhatian, bandingkan PB tersurat. Jadi penting kalau kamu salah tentukan pemboleh ubah, maka yang lain tu semua ini akan terjejas ataupun tak dapat markah. Ingat PB ada 2, satu adalah yang tersirat, satu adalah yang tersurat. Kedua-dua kamu perlu cari dan kena pasti daripada soalan. Seterusnya, menyatakan hipotesis. Hipotesis ialah satu pernyataan yang mengaitkan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Ia ada formula, boleh guna formula apabila PM maka PD. Atau semakin PM bagaimana, semakin PB mana.
Apabila ini belajar boleh catatkan dalam nota sendiri. Kita bukan setiap masa akan guna apabila maka. Kadang-kala sekiranya dia ada perbandingan bertambah atau bertambah berkurang, bertambah. Okay, kalau bersesuaian boleh guna juga. Tapi saya lebih menggalakkan pelajar yang guna yang pertama inilah. Okay, dalam hipotesis PM mesti didahului dengan PM dulu baru diikuti dengan PB. Okay? PM yang berada di depan ayat itu. Okay? Apabila PM maka PB. Kenapa kamu digalakkan guna apabila maka? Kerana bila kamu buat ayat ini secara automatik kamu akan letakkan PM di depan. Okay. Kadang-kala soalan pun tanya juga hubungan. Contohnya, apakah hubungan di antara massa dengan isi padu gas yang dibebaskan? Jadi, dalam soalannya, pelajar perlu tentukan mana satu ialah PM, mana satu ialah PB. Adakah massa mempengaruhi isi padu gas yang dibebaskan ataupun isi padu gas yang dibebaskan yang mempengaruhi massa? Massa ialah PM, isi padu gas yang dibebaskan ialah PB. Tak mungkin isi padu gas mempengaruhi massa kan? Okay? Sebab massa tidak akan dipengaruhi oleh apa-apa, massa tetap akan berjalan seperti biasa. Massa yang akan mempengaruhi isi padu gas yang dibebaskan. Jadi bila kamu buat hubungan sebenarnya juga merupakan hipotesis. Cara sama, guna kata hubung apabila PM maka PB. Sekiranya dalam soalan ada diberi jadual, dalam tajuk jadual pelajar pun boleh dapatkan okay, apa itu PM dan PB dalam soalan itu. Okay, seterusnya 1, 2, 3, 4. Okay. Saya sudah terangkan pemboleh ubah, pemerhatian, inference, hipotesis, mengaitkan hubungan sama dengan hipotesis, dan yang last ialah mendefinisi secara operasi, singkatan DSO. Bagaimana nak menyatakan definisi secara operasi? Ikut format ini. Soalan akan beri satu istilah. Contoh, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Jadi alloy itu ialah istilah. Alloy ialah apa? Proses bahan prinsip keadaan daya ke mikroorganisma. Ialah bahan. Alloy ialah bahan yang ditunjukkan oleh PB tersurat bagaimana. PB tersurat ini haruslah kaitkan dengan keputusan akhir eksperimen. Kamu kena analisis soalan itu. Kita tengok contoh soalan. Okey, pada masa apa kita akan guna proses bila dia merupakan satu kata nama yang di mana dia mengambil masa untuk dijalankan. Contoh pengoksidaan. Pengoksidaan bukan satu bahan.
Pengoksidaan ialah satu proses yang mengambil masa untuk berlaku. Jadi pengoksidaan ialah proses. Okay, jadi kata hubung ini dia bergantung kepada istilah itu. Okay, kalau inertia, inertia ialah keadaan. Keadaan. Yang ditunjukkan oleh PB tersurat apa, kena refer kepada soalan. Kita tengok soalan yang pertama. Nanti dalam Google Form soalan ini semua sama lah. Cuma pelajar buat balik. Kita tengok sampai mana kamu ada fokus semasa PDPR ataupun tahap penguasaan kamu terhadap PDPR hari ini. Okey. Soal satu. Satu eksperimen dijalankan oleh murid-murid dari kelas 5 Belian untuk mengkaji tahap pencemaran udara di 3 kawasan. 3 slide kaca diletakkan di kawasan R, S dan T dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang. Ada 3 kawasan. Okay. 3 jenis kawasan yang berlainan. Dan apa yang dia kaji? Tahap pencemaran udara. Dan dia ada bagi tempoh masa dari 10 pagi hingga 2 petang. Langkah pertama adalah menentukan pemboleh ubah. Saya guna singkatan lebih senang PM. Tapi dalam exam pelajar guna kata penuh. Boleh ubah dimanipulasikan. Okey. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Nanti saya akan tanya pelajar untuk beri respon. Pemboleh ubah dimalahkan. Okay, pelajar harus faham mengapa dulu kamu tak dapat skor atau tidak lulus sains kerana kamu tidak menguasai kemahiran menjawab soalan KPS. Kalau kamu tak menguasai kertas 2 bahagian A, you nak lulus, itu sangat payah. Jadi ini merupakan asas untuk kamu dapat jawablah soalan sains kertas 2. Kalau you dapat jawab sains kertas 2 bahagian A, bahagian C automatik kamu boleh jawab. Sebab dia adalah berkaitan. Dia menggunakan kemahiran proses sains. Bahagian A dan C. A ialah soalan struktur. C ialah soalan esei yang wajib. Yang ada pilihan. Okay, balik kepada soalan ni. Alia, boleh nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan? Kalau pelajar tak respon, kalau saya tunggu, kamu semua akan pasti datang.
Hadi? Ada siapa tahu tak? Tahu jawab. Nak cuba. Sampai sekarang dah bulan berapa kamu belajar? Dah masuk bulan Ogos lah. Dah 7 bulan kan? Kalau Jenis kaca boleh? Hmm? Jenis kaca. Tak boleh. Dalam soalan sudah beri pemboleh ubah dimanipulasikan. Kamu harus faham soalan. Pemboleh ubah dimanipulasikan, dia mempengaruhi bergerak balas. Dimalahkan adalah yang tidak berubah. Apakah? Siapa? Saya tak nak panggil nama lah sebab saya panggil nama pun you tak dapat jawab. Siapa je boleh. Cikgu, kalau pencemaran udara di 3 kawasan, salah. Salah. Beri satu pemboleh ubah saja, jangan gabung 2. Kat sini apa yang berbeza ni? Apa yang diubah dahulu? Apa yang merupakan penyebab? Mungkin saya tak sempat nak habis bincang 5 soalan ini. Saya akan stay untuk soalan 1 je lah. Yang lain saya bagi terus. Apakah yang menjadi penyebab ni? Masa. Masa? Masa itu dari 10 pagi hingga 2 petang. Tempoh masa itu tidak berubah. Apakah faktor yang diubah dulu? Itu PM tu. Kawasan. Kamu mesti bagi satu parameter. Tak boleh hanya kawasan. Di depan kawasan kena tambah satu perkataan lagi. Apa? Jenis kawasan? Betul, bagus. Mesti tambah satu parameter. Jenis kawasan. Okey, jenis kawasan ini ada 3 lah. Ada kawasan R, S dan T. Okey, jenis kawasan ini lain-lain kan? Okey, jenis kawasan ini mempengaruhi apa? PM mempengaruhi PB. Jenis kawasan di sini mempengaruhi apa? Dalam soalan dan nyatakan jawapannya. Untuk mengkaji tahap pencemaran udara di 3 kawasan. 3 kawasan ini, you tahu jenis kawasan ialah PM. Bila kawasan itu berlainan, apa yang akan berubah? Dalam gambar raja pun dah nyatakan kan? Ni. Yang ini macam paling hitam tu yang kat kawasan S. Yang kedua tu ialah kawasan T. Yang paling kurang tercemar ialah di kawasan A tu. Okey, yang ini ialah apa? Dalam soalan dah nyatakan dah, ada jawapan dah. Ambil sahaja. Tahap pencemaran udara. Betul. Okey, di sini tahap pencemaran udara ia adalah yang tersirat. Bagaimana kamu mengukur tahap pencemaran udara? Guna cara apa? Yang kamu dapat perhatikan? Ya? Hasil yang diambil. Hasil yang diambil itu tidak spesifik. Kamu perlu berbantu kepada Raja 2 tu. Dia tengok labelnya. Bagaimana kamu perhatikan
tahap pencemaran udara itu adalah rendah, sederhana ke tahap tinggi tu. Kamu perhatikan apa? Label tu apa? Apa yang kamu perhatikan untuk menentukan tahap pencemaran kawasan itu adalah rendah, sederhana ke tinggi? Darjah 2 kan? You perhatikan apa? Bagaimana kamu nak menentukan tahap pencemaran kawasan mana satu? Dia adalah tahap pencemarannya rendah. Ini tahap pencemaran sederhana. Kawasan S tahap pencemarannya tinggi. Bagaimana kamu tentukan? Kamu guna mata perhatikan apa? Keadaan zarah habuk. Keadaan zarah habuk. Okey, zarah habuk itu sudah betul tapi tak boleh guna keadaan. Apakah parameter yang harus digunakan? Tak boleh hanya tulis zarah habuk. Depan mesti ada satu parameter iaitu aspek apa tentang zarah habuk yang kamu perhatikan. Okey? Kita tak guna istilah keadaan, kita guna istilah apa? Banyak atau sedikit itu ialah maksud apa? Satu perkataan. Kuantiti. Betul, bagus. Kuantiti. Okey, ingat. Dalam pemboleh ubah mesti ada parameter. Contoh, jenis kawasan. Jenis itu ialah parameter. Pencemaran udara. Tahap itu ada rendah, sedang tinggi. Itu parameter. Parameter maksudnya dia punya intensity. Dia boleh diukur. Kuantiti parameter dia boleh ukur sama ada dia sedikit ke banyak zarah habuk. Okey, kuantiti zarah habuk di sini ialah pemboleh ubah yang tersurat. Tersurat bermaksud boleh diperhati dan diukur. Ingat? Pemboleh ubah PB tersirat ini boleh diukur dan diperhatikan berdasarkan kuantiti zarah habuk. Pemboleh ubah PB tersirat boleh diperhati dan diukur melalui PB tersurat. Pemboleh ubah dimalahkan yang ditetapkan ialah apa? Sila cuba. Jangan risau, kita bincang. Tempoh masa boleh? Apa masa? Betul, tempoh masa. Ya, boleh itu. Memang jawapannya. Tempoh masa itu ditetapkan iaitu dari 10 pagi hingga 2 petang. Okey, sekarang pelajar sudah tentukan ketiga-tiga pemboleh ubah. Seterusnya ialah jawab hipotesis. Okey, dulu hipotesis guna bentuk ayat apa? Saya nak kamu boleh guna apabila maka, tak pun tak apa. Yang penting mesti PM dulu diikuti dengan PB. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Nyatakan hipotesis berdasarkan darjah 2 ni. Buat satu ayat. Jenis kawasan ke depan, you nyatakan lah. You nak pilih kawasan mana. Di sini PM ni ada PM1, PM2, ada PM3 kan. Ada 3 pemboleh ubah dimanipulasikan. You pilih salah satu dan kamu kaitkan dengan
Boleh kaitkan dengan PB tersurat atau PB tersirat pun boleh. Tak kisah. Tapi saya galakkan you kaitkan dengan yang tersirat lah. Formatnya. PM PM mesti di depan. Boleh cuba. You boleh pilih salah satu PM. You nak pilih kawasan R, kawasan S atau kawasan T. Nak pilih apa? You jangan pilih yang tengah-tengah. Susah nak tulis. You pilih yang tahap yang paling tinggi sama ada kawasan S ataupun tahap pencemaran udara yang paling rendah iaitu kawasan R. Sila cuba Eclio. Bagi satu hipotesis. Berapa tahu jenis kawasan ini? Jadi saya cuba boleh? Boleh. Apabila jenis kawasan R berkurang, maka kuantiti zarah habuk X semakin bertambah. Di sini adakah sesuai guna bertambah berkurang? Tak boleh Tak boleh. Dari segi susunan tu, PM tu you dah betul. You dah letak PM tu ke depan. So saya bagi satu clue. PM tu you tulis lah. You nak pilih ini, kawasan R. Mempunyai atau mengalami pun boleh. Mengalami PB. Boleh buat satu ayat. Kawasan A mengalami tahap pencemaran udara yang macam mana? Yang kalau tahap itu guna tinggi atau rendah. Tengok dia adalah, di sini ada 3 kan. Jadi ada paling rendah, ini paling tinggi. Faham? Manakala boleh sambung buat tentang kawasan S, bentuk ayat tu sama. Kawasan A mengalami tahap pencemaran udara yang paling rendah manakala S mengalami pencemaran udara yang sederhana. Sederhana ke? Tengok paling hitam tau. Paling hitam bermaksud apa? Paling tinggi. Ya, bagus. Yang paling tinggi. Dalam hipotesis di sini dia kira ada 2 hipotesis. Saya buat perbandingan dalam hipotesis. Kawasan R mengalami tahap pencemaran udara yang paling rendah, manakala kawasan S mengalami tahap pencemaran udara yang paling tinggi. Yang T itu tak payah sebut sebab dia di tengah-tengah. Lepas hipotesis adalah
pemerhatian. Pemerhatian kamu bandingkan PB tersurat. Nona dia ada. PB tersurat di sini, you sudah tahu, ialah kuantiti zarah habuk. You bandingkan kuantiti zarah habuk. Buat satu ayat. Bandingkan kuantiti zarah habuk di kawasan R dan kawasan S. Ini senanglah. Nona Chua. Bandingkan kuantiti zarah habuk di kawasan A dan kawasan S. Okey, siapa tahu boleh jawab. Balkis ada? Kenapa semua senyap je? Hanya Sarah seorang yang aktif jawab je. Faris? Semua takut salah. Pemerhatian banding PB tersurat. Senang je. Bandingkan kuantiti zarah habuk. Dah lukis untuk kamu pun. Okay. Kuantiti zarah habuk di kawasan S. Lebih kuantiti zarah habuk di kawasan R paling sedikit manakala kuantiti zarah habuk di kawasan S paling banyak. Macam itu sahaja. Dah faham? Okey, yang pertama tentukan pemboleh ubah PMPPPT, hipotesis, ketiga pemerhatian, keempat inference. Bagaimana nak jawab inference? Yang penting you kena tahu konsep dia punya format jawab. Tu PB tersurat kerana PB tersirat. Benda ini bila dah sampai teknik menjawabkan, benda ini berulang-ulang je sampai tahun depan, saya akan cakap benda yang sama sahaja. Sebenarnya sains senang. Kalau kamu dapat menguasai kemahiran proses sains, iaitu tahu menentukan PMPPD, hipotesis, pemerhatian, inference dan DSO, kamu dapat lulus. Dapat skor dengan baik. Inference, PB tersurat kerana PB tersirat. Inference biasanya mesti kaitkan dengan pemerhatian yang telah dinyatakan sebelum itu. Okey, mengapa kuantiti zarah habuk di kawasan A paling sedikit, manakala kuantiti zarah habuk di kawasan S paling banyak? Jadi sini ada dua inference. Okey, inference yang pertama, PB tersurat ini kamu copy saja. Kuantiti zarah habuk di kawasan R paling sedikit kerana
PB tersirat. PB tersirat apa? Tahap pencemaran udara. Kerana tahap pencemaran udara di kawasan R paling rendah. Inference yang kedua. Biasanya pemerhatian, dia hanya nak kamu nyatakan satu pemerhatian saja. Jadi mana-mana satu kalau you nyatakan betul. Okay? Tak semestinya mesti bandingkan sebab kalau dia kata satu pemerhatian, you nyatakan satu saja cukup. Kalau dia tak nyatakan satu pemerhatian, kamu mesti bandingkan. Dua-dua kena tulis. Okay, inference yang kedua adalah sepadan dengan pemerhatian kedua. Berikan sebab mengapa kuantiti zarah habuk di kawasan S paling banyak. Kerana tahap pencemaran udara di kawasan S paling tinggi. Okey. Akhirnya tentukan DSO. Definisi secara operasi. DSO ini formatnya istilah ialah kata hubung yang ditunjukkan pelajar. Kalau you tak faham, tolong tanya oleh PB tersurat yang PB tersurat. So, kaitkan okey, ini teknik menjawab bagi DSO. Ingat, yang penting pelajar mesti tahu teknik menjawab yang saya buat dalam kurungan square bracket ini ya. Yang bawah tu adalah jawapan. Istilah di sini saya belum bagikan. Saya belum bagi. Okey, saya nak kamu nyatakan definisi secara operasi bagi bagi pencemaran udara. Okey, bagi pencemaran udara. Pencemaran udara ialah apa? Pencemaran udara ialah proses bahan prinsip keadaan daya ke mikroorganisma. Dah tentu dia bukan bahan prinsip daya dan mikroorganisma. Okay? Sama ada dia proses ke keadaan. Pencemaran udara. Tengok contoh kat bawah ni.
keadaan. Inertia keadaan. Okay, pencemaran ini dia guna masa tak untuk berlaku? Tahap pencemaran. Saya cuba buka balik slide yang saya buat tahun lepas. Yang tadi PD size pita selofan pun perlu dimalakan. Tambah. Sebab size pita selofan tak dimalakan tu, nanti dia akan mempengaruhi lah keputusan. Saiz itu panjang tak lebar kena sama. Okey, pencemaran udara, proses ke keadaan. Okey, dua-dua saya terimalah. Okey, saya tanya, apakah nyatakan definisi secara operasi bagi tahap pencemaran udara dalam eksperimen ini. Okay, tahap pencemaran udara. Bila dia ada perkataan tahap, jadi dia merupakan keadaan, bukan proses. Kalau pencemaran udara, keadaan juga. Okey, kita sama-sama jawab. Pencemaran udara ialah keadaan yang ditunjukkan oleh PB tersurat kuantiti zarah habuk. Zarah habuk yang bertambah. Okey, perlu apabila tak? Apabila okey, macam inilah. Pencemaran udara ialah keadaan yang ditunjukkan oleh kuantiti zarah habuk yang bagaimana? Yang bagaimana? Kamu mesti nyatakanlah. Kalau pencemaran, takkan dia berkurang kan? Kuantiti zarah habuk itu sama, dia mesti bertambah punya. Sama ada dia bertambah sedikit ke, bertambah dengan banyak saja. Yang penting dia bertambah.
Okey, inilah ke 5 yang kamu harus kuasai. Boleh respon sikit? Ada 5 aspek. Tentukan, pemboleh ubah, hipotesis, pematah, inference, DSO. Itu saja tengok soalan kedua. Benda yang sama pun. Pemboleh ubah, hipotesis, pematah, inference, DSO. Ada 5 benda je. Ingat KPS ini ada 5 benda je. Pemboleh ubah, hipotesis, pematah, inference, DSO. Jadi ada 4 soalan lain lagi. Pelajar boleh cuba buat sendiri dalam Google Form yang saya bagi nanti. Hello? Nak saya terangkan satu lagi tak? Respon sikit. Tadi ada yang lambat masuk You lambat masuk, you kena tonton video PDPR. Kalau tidak, you takkan fahamnya. Yang ini tak boleh sendiri faham punya tau. Tanpa bimbingan. Saya bincang satu soalan lagi di mana tadi saya dalam soalan 1 banyak yang saya cakap. Sekarang soalan 2 saya nak banyak yang kamu cakap. Okay? Jangan diam Last. Raja A dan B menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan blok kuprum dan blok gangsa. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen yang diperoleh blok kuprum gangsa. Blok kuprum kedalaman lekukan 1.4 cm. Gangsa 1.2 cm. Nyatakan atau tentukan pemboleh ubah PM, PB dan PD. Dalam jadual sudah bagi. Dalam jadual sudah ada PM dan PB. PD itu pun dalam raja pun dah lukis untuk kamu. Pemboleh ubah di ini kalau boleh dapat dari soalan, bahagian soalan atas ataupun dalam raja atau dalam jadual. Menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan blok kuprum dan blok gangsa. Dalam ayat ini pun sudah bagi pemboleh ubah, dimanipulasikan dan yang bergerak balas. Okay, sila cuba. Jenis blok Mana satu, PM, PP ke PD? manipulasi. Betul, bagus. Jenis blok. Okay. Bergerak balas. Jenis blok ini mempengaruhi yang bergerak balas. Tengok jadual, tajuk itu dah bagi tahu. Mengkaji kekerasan blok. Kalau bergerak balas, dia tak boleh masukkan perkataan mengkaji. Tulis je kekerasan blok saja. Atau kekerasan blok ini ialah yang tersirat. Kalau yang tersurat tu yang kamu boleh ukur
Guna pembarisu itu ialah apa? Dalam jadual ada kan tajuknya? Sebut je. Bagaimana kamu memerhatikan dan mengukur kekerasan blok itu? Bagaimana kamu tentukan kekerasan blok? Dengan memerhatikan dan mengukur apa? Pemberat. Bukan. Tengok gambar raja ini you harus faham. Okay, walaupun kamu tak buat eksperimen, tapi dalam teori sudah belajar dan eksperimen wajib. Raja A dan B menunjukkan satu eksperimen mengkaji kekerasan blok kupron blok bangsa. Pemberat 5 kg ini akan dilepaskan. Bagaimana dilepaskan? Dengan memotong talinya lah. Dan pemberat 5 kg akan jatuh dan ke atas berbola keluli yang berada di atas blok kupron. Bila keadaan berlaku, bila pemberat 5 kg ini jatuh ke atas bola keluli, blok kupron itu akan dihentak dan akan terbentuk lekuk pada permukaannya. Jadi kamu perhatikan dan mengukur apa? Mengukur apa? Dalam jadual kan ada. Kedalaman. Betul, kedalaman lekuk. Ialah pemboleh ubah yang bergerak balas yang tersurat. Okey, saya tegaskan lagi sekali lagi. Bergerak PB ini mesti ada dua. Satu yang tersurat, satu yang tersirat. Kerana bila kamu nanti jawab bahagian C essay kamu mesti bezakan PB tersurat ke tersirat. Bila kamu jawab pemerhatian inference pun kena bezakan PB tersurat dan tersirat. Ingat ni. Okay. Ni teknik menjawab. Okay, dimalahkan ialah apa? Boleh ubah dimalahkan. Tengok dalam raja apa yang sama tu? Yang dia label dan ada parameter. Pemberat. Pemberat. Depan kena tambah lagi satu parameter. Tak boleh pemberat saja. Saiz pemberat. 5 kg itu tentang apa? Saiz ke? Kuantiti. Bukan kuantiti. Jisim. Yes. Jisim. Jisim pemberat itu yang dimalahkan. Jangan hanya tulis pemberat salah. Ingat apa-apa pemboleh ubah depan mesti ada kuantiti. Contoh jenis, kedalaman, jisim. Ni semua boleh diukur. Jenis pun tak boleh ukur lah. Cuma boleh kita bezakan lah. Okay, seterusnya hipotesis. Hipotesis PM, PB. Apabila PM maka PB. Apabila kadang-kadang kita susah nak guna apabila maka sebab di sini tak sesuai. Hipotesis ini, okay, dia lebih kepada PB tersirat. Tengok, saya tak guna kata kawasan R mempunyai kuantiti zarah habuk yang paling sedikit manakala kawasan S mempunyai
kuantiti zarah abu yang paling banyak. Saya tak guna PB tersurat. Kerana hipotesis ini, dia ialah apabila PM, maka PB tersirat macam mana. Okay, tolong tambah ni. Okay, PB tersirat ialah kekerasan blok. Jadi di sini ada dua jenis blok. Kuprum gangsa. Jadi hipotesis ialah you bandingkan kekerasan blok. Buat satu ayat. Blok gangsa apa? Daripada blok kuprum. Kat sini kena tambah perkataan apa? Dua Manakala. perkataan. Blok gangsa macam mana? You bandingkan kekerasan. Buat satu ayat. Blok gangsa dua perkataan. Lebih keras. Ya, blok gangsa lebih keras. Bila dia lebih keras, maka lekuk yang terbentuk pada permukaannya adalah lebih kecil. Okay. Blok gangsa lebih keras daripada blok kuprum atau blok gangsa lebih keras berbanding blok kuprum. Kalau you nak terbalikkan ayat tu, blok kuprum lebih lembut berbanding blok gangsa, itu pun boleh, tapi kurang lancar atau kurang sesuai lah ayat tu. Okay? Macam pelik lah. Sebab kita biasa logam, kita tak kata logam lembut. Okay? Kita hanya banding kekerasan. Mana satu lebih keras, itu kita letakkan depan. Kekerasan. Pemerhatian. Pemerhatian adalah PB tersurat. Nyatakan PB tersurat. Atau bandingkan PB tersurat. PB tersurat ialah kedalaman lekuk. Jadi you bandingkan buat satu ayat saja. Tengok dalam jadual ini you buat satu ayat saja. Senang. Okey. Siapa nak cuba? Nona Chua? Alia? Hafizuddin? Faris? Tak ada. Senang saja. Bandingkan kedalaman lekuk saja buat satu ayat. Begitu senang punya. Tak ada orang tahu? Tak mungkin lah. Okey, silakan siapa nak cuba? Kedalaman lekuk gangsa lebih keras berbanding kedalaman lekuk kuprum. Okey, ayatnya, bentuk ayat sudah betul. Cuma kata adjektif itu, kamu guna apa? Lebih keras lah. Lebih keras. Boleh ubah guna kata adjektif yang lebih sesuai. Kedalaman itu kita bukan guna lebih keras. Kedalaman lekuk pada Paling keras. blok gangsa lebih apa? Kita guna, lebih dalam boleh. Atau lebih kecil. Okey? Ini kita kata lebih kecil, ini lebih besar. Kita guna besar atau kecil sebagai berbandingan. Lebih sesuai ya. Okey, bagus.
Saya nak belajar cuba, okay? Macam Sarah, macam kawan-kawan tadi pun ada respon, saya dengar ada, okay? Penamaan lekuk pada blok kanser lebih kecil berbanding dengan, mesti banding kerana saya nyatakan secara umum pemerhatian, kamu mesti banding. Kalau soalan kata satu pemerhatian, you tak perlu banding lah. You hanya kata kedalaman lekuk pada blok kanser lebih kecil saja. Kalau saya tak kata satu pemerhatian, kamu mesti buat perbandingan. Okay? Kita letak blok kanser ke depan kerana senang kita nak tulis inference. Okay, inference ialah PB tersurat kerana PB tersirat. Kedalaman lekuk pada blok kanser lebih kecil kerana kaitkan dengan PB tersirat lah. Kerana apa? Kerana blok kanser lebih, apakah PB tersirat itu? Kedalaman lekuk pada blok kanser lebih kecil kerana blok kanser lebih Keras. ya, bagus. Lebih keras. Jadi senang sahaja. Okay? KPS ini yang penting ialah menentukan pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah bergerak balas, kamu mesti tahu. Okay? Nak tentukan mana ialah PB tersurat, mana PB tersirat. Itu sangat penting. Yang first step ini sangat penting. Okay? Even tentukan PB tersurat tersirat ini pun sangat penting. Baru kamu boleh jawab hipotesis, pemerhatian, inference dan PSO. Okay? Ikut format. Last. Okay? Kita Google Meet 1 jam je. Okay, sila respon cepat. Alloy ialah bahan ke apa? Proses? Bahan. Okay, bahan yang kamu kena hafal ni tahu semua ini. Teknik menjawab saya dah bagi tahu, kena hafal lah. Yang ditunjukkan oleh takat didihnya 100 darjah Celsius. Bahan yang ditunjukkan oleh, kenapa takat didih pula? Ini PB tersurat ya, kedalaman lekuk kan? Oh, terbalik. Alloy ialah bahan yang ditunjukkan oleh PB tersurat kedalaman lekuk yang mana, macam mana? Tengok kedalaman lekuknya macam mana. Okay, gangsa dan kuprum mana satu ialah alloy? Alloy ini terdiri daripada campuran logam lain kan? Mana satu ialah alloy, mana satu ialah logam tulen. Bab 9 lah ni. Dah lupa? Buka buku-buku teks. Ke surah 184. Gangsa adalah alloy bagi kuprum. Gangsa ni dia terdiri daripada kuprum dan timah. Okay, kehadiran atom timah yang mempunyai saiz yang berlainan akan mengganggu susunan teratur lapisan kuprum tulen. Dengan ini ia akan dia akan menyebabkan
lapisan atom bromtulin ini suka menggelongsor antara satu sama lain bila daya digunakan. Itulah yang menyebabkan gangsa ni lebih keras berbanding dengan bromtulin. Okay, DSO ialah istilah ialah kata hubung yang ditunjukkan oleh PB tersurat yang bagaimana. Di sini istilah ialah alloy. Alloy ialah bahan yang ditunjukkan oleh PB tersurat kedaman lekuk yang bagaimana? Yang apa? Lebih kecil ke besar? Kecil. Betul, yang lebih kecil. Apabila tambah, bagaimana kedaman lekukan ini terbentuk? Kamu kena terangkan apabila pemberat 5 kilo dijatuhkan ke atasnya. Okay, sekiranya pelajar tak tulis apabila pemberat 5 kg dijatuhkan ke atasnya, tak apa. Tapi ada kalanya di mana soalan itu memerlukan pelajar nyatakan keputusan akhir eksperimen. Okay. Kat sini keputusan akhir eksperimen ialah kedaman lekuk sama ada lebih kecil atau lebih besar. Kalau you tak nyatakan PD itu tak apa. Okay. Ingat definisi secara operasi, dia ialah kamu mesti nyatakan PB tersurat dan bagaimana dia dilakukan. Apabila pemberat 5 kg jatuh ke atasnya, ialah bagaimana ia dilakukan. What to do and what to observe. Ini sahajalah berbincangan 2 soalan, Bun dah ambil 1 jam lebih sikit. Dan saya tengok kehadiran 8 orang. 8 orang sahaja. Soalan Google Form nanti petang sikit saya bagi ya. Kamu masih ada kelas tak nanti? Tak ada. So boleh pergi makan ke, buat apa-apa lah. Lepas tu saya akan bagi sebab saya belum siap copy paste dalam Google Form. Semalam yang saya siap adalah yang untuk minggu depan punya ujian untuk kamu punya. So hari ini saya sudah ajar, minggu depan saya akan bagi kamu ujian tentang soalan yang sama juga. Bahagian A, sains kertas 2. Okeylah, kita tamatkan sesi Google Meet kita pada pagi ini dalam 1 jam. Apa tak faham nanti pelajar boleh tanya lah. Yang penting tugasan itu mesti siap pada hari yang sama lah. Okay? Sebelum pukul 5 petang. Kejap lagi 12.30 rasanya saya akan hantar Google Form tu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey.